Dia ada 3 perkara yang perlu kita faham. Yang pertama ialah dipanggil sebagai fardul muslim. Kita ni adalah individu muslim. Individu muslim adalah asas dalam keluarga muslim. Yang kedua adalah al-usrah al-muslimah ataupun al-baitul al-muslim. Daripada individu ni sebenarnya ia membentuk keluarga Islam. Kemudian keluarga Islam pula bergabung dengan keluarga yang lain, bergabung dengan keluarga yang lain, akan membentuk masyarakat Islam, al-mujtama' al-islami. Tengok, 1, 2, 3 level. Dan sebenarnya gabungan semua perkara itulah yang akan membentuk yang dipanggil umat Islam di dalam sebuah negara Islam, iaitu daulah al-Islamiyah. Tengok bagaimana Islam banyak maknanya menentukan aspek-aspek yang sangat kecil, kemudian aspek yang sangat besar, aspek yang sederhana besar, dan semuanya tidak terlepas daripada sistem yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Sebagai seorang anggota, iaitu yang dipanggil individu muslim, al-fardul muslim, ada di sana beberapa perkara yang dianggap sebagai penting dan ia dikira sebagai takwin, pembentukan sebagai individu muslim. Bagaimana dengan ibadah? Bagaimana dengan akidah? Bagaimana dengan akhlak? Ini khusus untuk setiap individu. Dia tak ada kaitan dengan orang lain. Tetapi yang disuruh untuk dijaga ialah setiap daripada individu. Bayangkan kalau individu ini rosak mesti ia melibatkan keluarga juga. Kenapa? Daripada individu ini sebenarnya lahir daripada satu keluarga. Yang keluarga ini yang menjadi asas sebenarnya ada kaitan dengan individu dan ada kaitan dengan masyarakat. Pada sudut maknanya dia adalah punca kepada individu dan keluarga adalah dia melahirkan pula satu kelompok masyarakat. Nampak dia punya kaitan? Jadi kok mana pun, walaupun kita bincang individu, kita tidak akan lari daripada berbincang tentang keluarga. Kerana apa? Orang ataupun setiap individu ini adalah daripada salah satu keluarga yang berada dalam masyarakat. Kalau rosak, boleh jadi rosaknya adalah berada di dalam rumah ataupun di dalam keluarga. Saya yakin semua siswa dan siswi di UPSI ini akan berada di sekolah. Penatnya menjaga anak murid di sekolah. Penat. Kenapa? Kerana kita jaga mereka di sekolah hanya sekejap. Kalau sekolah 1 sesi, okey dah, 2.30 baru balik. Kalau sekolah 2 sesi, awal sikit balik. Itu seronok tu. Pukul 1.30 dah balik. Sebab sesi petang mula masuk tu. Baik, baki masa ni di mana? Baki masanya adalah bersama dengan ahli keluarga yang lain. Kalau dalam keluarga rosak dan tidak ada sistem yang dipegang mengikut yang disuruh oleh agama, nescaya mereka adalah orang-orang yang tidak cukup bagus menjadi individu muslim. Macam mana kita nak kawal kat sekolah? Kita nak suruh buat kerja sekolah, dia tak ada kemahuan untuk belajar dan juga untuk cemerlang. Dia tidak ada apa-apa yang nak dia kejar. Sebab dia dah bekerja, waktu petang kerja, malam kerja, esok pergi sekolah dalam keadaan penat dan juga malas, tidur. Suruh buat kerja sekolah, nak buat apa? Tidak dapat duit. Muncul, dia kata, muncullah saya sekolah saya pun. Kata macam mana? Akhirnya kita akan kehilangan arah untuk mendidik mereka. Dan ini adalah cabaran kepada guru pada zaman sekarang ini. Baik, bagaimana individu ini yang sangat penting? Kerana apa? Ia menggambarkan keluarga, dan keluarga adalah asas yang sangat penting di dalam masyarakat. Apa pun Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tiadalah daripada sesuatu ataupun anak-anak yang dilahirkan melainkan dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah maksudnya apa? Fitrah ni tak payah suruh-suruh. Ada keinginan untuk beragama, ada keinginan untuk buat baik. Dia tak ada fitrah orang nak buat jahat. Jahat ini benda datang kemudian. Tapi manusia semua nak perkara yang baik. Manusia selalu fitrahnya nak pada perkara yang elok, perkara yang indah, perkara yang cantik, yang kemas. Tiba-tiba kalau ada orang yang memotor, itu bukan fitrah dia. Bagi tahu dia, kau dah lari daripada fitrah asal, kembalilah kepada fitrah. Suruh dia macam tu, emas katil, kemas tilap dan seumpamanya. Ingat sebab nanti ni kalau tak settle individu kita yang sepatutnya kembali kepada fitrah, bayangkan pasangan suami isteri nanti ni yang latar belakangnya lain, yang lelaki dengan latar belakang yang lain, yang perempuan pula ada yang ada isteri ni pula latar belakang yang lain. Itu nak bergabung tu tak senang. Yang seorang ahli keluarga ni ramai, dia tak kisah tidur atas kain yang belum dilipat tak apa, tidur bawah tinggi tak apa, tidur bawah kerusi pun tak apa. Sebab ramai orang yang kahwin pula dengan isteri anak tunggal, katakan, yang ni jangan. Anak tunggal ni, bilik dia satu, tandas dia satu, katil dia satu, almari satu, tapi pintu banyak, ada 3 pintu. Baik, yang satu boleh dalam keadaan hidup serabut,
Yang satu tak boleh sabut, kemas, sentiasa kemas. Bayangkan tiba-tiba jadi suami isteri, tak kalah kabut tu. Itu kena buat kelas talihan tu, kena buat kelas talihan. Nak bagi yang mana dia yang tak serabut ni supaya boleh hidup serabut sikit-sikit. Yang serabut pula supaya dia boleh berubah jadi orang yang kemas, yang mana tersusun dan juga bertanzim. Yang ni susah ni, makan masa ni. Silap-silap kelas talihannya mungkin 2 semester, 3 semester ni sebelum layak untuk masuk ambil degree. Jadi maknanya, bayangkan nanti tu kalau tidak diurus dengan baik akan menyebabkan pergaduhan. Pergaduhan. Yang seorang campak baju atas katil, yang seorang marah katakan. Yang seorang nak langsir bagus, tetapi yang seorang lagi langsir dia lain. Tinggi rendah, kita seluar panjang, seluar pendek, kain, baju, t-shirt semua sekali sangkut dia langsir. Yang seorang tak boleh terima. Akhirnya muncul seorang pandang dinding sana, seorang pandang dinding sana. Ini bukan maknanya magnet utara dengan selatan, bukan. Tetapi sepatutnya boleh berinteraksi. Itu yang kadang-kadang berselisih di tangga, tak ada interaksi di antara satu sama lain. Main bahasa isyarat je, muncul bahasa isyarat. Kalau dia guna SMS, abang nak pergi kerja, padahal sebelah dia tu, sebelah. Bayangkan, interaksi tak ada, habis. Kerana bahasa dalam SMS, bahasa yang tidak ada intonasi. Yang ada senyum warna kuning tu ada. Kadang-kadang senyum gigi, kadang-kadang nangis. Kalau air mata dua lai pula, dua titik saja. Ya Allah, kita kehilangan interaksi. Yang interaksi ini, bahasa itu yang menyebabkan kita semakin sayang. Bahasa itu yang menyebabkan ada intonasi, marah ke tak marah ke lain perkataannya yang sepatutnya wujud. Tetapi dua contoh yang seumpama ini, kalau tidak diurus dengan baik sebelum daripada berkahwin, memang akan menghadapi kesukaran. Sebab itu tidak pelik ada yang berkahwin 2 bulan, 3 bulan kemudian bercerai. Nauzubillah min zalik. Saya baru jumpa seorang kawan saya ni, kawan kepada kawan saya ni, rupa-rupa dia ingat walaupun kita dah cuba yang terbaik antara suami isteri, kita dah masuk kelas peralihan katakan, tapi ingat ada orang yang dengki kepada pasangan suami isteri. Sihir boleh digunakan untuk memisahkan. Ayat Quran itu dalam surah Al-Baqarah itu, yang akan memisahkan di antara pasangan suami isteri, tapi semua dengan izin Allah. Apa pun, baru kahwin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, rupanya tiap kali berjumpa saja di rumah mesti bergaduh. Yang ni kena hati-hati. Kadang-kadang kita ni bila tengok isteri cantik, tiba-tiba dilihat tidak cantik katakan. Dia tak buat salah, tiba-tiba kita marah. Itu ada benda lain. Sebab itu kena cuba buat scan. Kena scan tu. Saya tak tahu lah guna Avira ke pandang ke, tapi kalau guna pandang kata dia berat sikit sebab pandang dia berat. Carilah orang-orang yang reti dalam perkara ni, cuba scan. Takut-takut ada orang dia sihir kita sehingga kita ni nampak isteri nak marah, yang isteri nampak suami pun nak marah. Nauzubillah, ini ujian yang besar kepada pasangan suami isteri. Dan sebelum berkahwin lagi sepatutnya buatlah scan tersebut. Kalau boleh full system, jangan sikit-sikit partition C, jangan, mana semua sekali. Okey. Seterusnya ialah Islam menitik beratkan institusi keluarga. Ini boleh kita lihat kerana Islam menyuruh kepada kita beberapa perkara. Antaranya ialah bagaimana pentingnya institusi keluarga ini boleh dilihat kerana Islam suruh kita supaya berkahwin. Berkahwin, orang yang maknanya nak kahwin tapi tak ada kecukupan duit, maknanya boleh suruh pula berpuasa. Itu semua sistem yang menggambarkan keluarga atau institusi keluarga adalah sesuatu yang sangat penting. Seterusnya boleh dilihat juga bagaimana Islam menitik beratkan institusi ini, iaitu dengan mensyariatkan yang dipanggil hak-hak suami isteri. Okey, suami ada hak dia, isteri ada hak dia, bahkan anak-anak pun ada hak, ibu bapa pun ada hak juga. Yang ini perlu untuk kita faham, dan ini menggambarkan kepentingannya. Baik, antaranya Allah berfirman cerita pasal mas kahwin dalam surah An-Nisa ayat 4. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, berikan kepada mereka sadaq. Sadaq dengan maksud ialah al-mahru, iaitu mas kahwin yang perlu diberikan kepadanya. Adapun dah nukul belum nukul, ataupun sudah bersama belum bersama, nanti kesannya kena bagi semua ataupun bagi sedikit. Yang ini perbincangan akan datang insya-Allah. Seterusnya nafkah. Kena bagi nafkah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi yang dilahirkan, anak-anak yang dilahirkan, bagi mereka adalah rezeki mereka dan pakaian-pakaian mereka yang perlu diberikan dengan cara yang baik. Maknanya kewajipan dan tanggungjawab untuk ibu dan juga ayah memastikan makanan mereka macam mana, pakaian mereka macam mana, bahkan perlu untuk kita faham juga pendidikan mereka juga bagaimana.
Seterusnya boleh dilihat pada aspek apa? Boleh dilihat pada aspek disuruh kepada kita untuk bergaul dengan isteri dengan pergaulan yang baik. Saya dah